sektor termasuk peruncitan dan restoran menyebabkan mereka tidak dapat bersaing sehingga ada yang terpaksa gulung tikar. Ini dekat Pasar Borong, Pandan, Johor Bahru. Semua yang berniaga kat sini rata-rata semua warga asing. Apa dah jadi dengan orang Malaysia? Pendidikan bercuma, jangan kita bagi wang sama dia orang bercuma. So dia orang tidak mau rajin, tidak tahu macam mana nak usaha diri. Mereka pasal mereka rasa dapat semuanya bercuma dan manjakan sangat. Besok hancurlah mereka ni. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Belakangan ini, media sosial kembali ramai setelah muncul perdebatan soal perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Sejumlah netizen Malaysia sering mengklaim bahwa warga negaranya lebih kaya dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Namun menariknya, pernyataan seperti itu justru mendapat kritik dari sesama warga Malaysia sendiri. Banyak netizen Malaysia menilai perbandingan tersebut terlalu sederhana dan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya yang sedang dihadapi masyarakat. Dalam berbagai diskusi online, ada yang mengungkapkan bahwa biaya hidup terus meningkat, harga properti makin sulit dijangkau, dan peluang bisnis bagi masyarakat lokal semakin menantang. Mereka juga menyoroti banyak sektor ekonomi yang menurut mereka semakin kompetitif karena kehadiran perusahaan dan investor asing. Sebagian netizen bahkan berpendapat bahwa masyarakat terlalu lama bergantung pada berbagai bentuk bantuan dan subsidi pemerintah. Akibatnya, semangat untuk menguasai sektor usaha dan ekonomi secara mandiri dianggap belum berkembang secara maksimal, yang membuat perdebatan ini semakin panas. Ada komentar yang menyebut bahwa sebagian pelaku usaha asing justru mampu berkembang pesat meski menghadapi berbagai proses perizinan dan tantangan administrasi. Hal itu memunculkan pertanyaan dari netizen. Mengapa warga lokal tidak bisa lebih dominan di sektor yang sama? Anda semua penuhi dengan Bangladesh. Dan yang boleh nampak Pakistan ini meniaga semua tempat. Lagi siapa sekarang sudah Palestin menjaga. Utamakan berikan manusia yang tak salah, tapi untuk sementara kasih dia orang balik. Tak apa. Ini pula sekarang tak boleh buat apa-apa. So hasil negaranya dia orang sapu habis semuanya. Yang rakyat Malaysia tengok Melayu, Bumi Putra sini, pastilah makcik-makcik tak dapat peluang meniaga pun tak boleh. Orang manja sangat, bagilah peruntukan. Orang fikir apa? Kita tolong sama dia, jaga mereka, jaga bagi ubat, jaga bagi pendidikan bercuma, jaga kita bagi wang sama dia orang bercuma. So dia orang tidak mau rajin, tidak tahu macam mana nak usaha diri. Mereka pasal mereka rasa dapat semuanya bercuma dan manjakan sangat. Besok hancurlah mereka ni. Tak tahu berdikari, tak tahu macam mana hidup dengan masa hadapan tu. Cucu cakap habis. Mereka tidak tahu memahami kesusahan, pengorbanan orang-orang Melayu di Malaysia ini. Ini Dato' Seri Tun Mahathir dah kata dah, besok bahayanya kita ni sekarang akan menghadapi. Ini bersatu tengok bahayanya ke mana kita pergi sekarang. Semuanya ada suara dah, tapi yang suara pun sama juga. Besok sudah berkuasa, mereka buat yang sama. Kerana apa? Kerana kebencian terhadap China, kerana kebencian terhadap orang India. Katanya bikin tekong sini, kuil sana, itu tak ada masalah. Kalau betul-betul di tanah orang, dia akan robohkan. Sudah biasa dah robohkan. Kewujudan ratusan premis perniagaan yang diusahakan oleh warga asing di beberapa bandar utama di seluruh negara bukan sahaja semakin berleluasa tetapi juga diusahakan secara terbuka tanpa berselindung. Fenomena itu memberi kesan kepada peniaga tempatan dalam pelbagai sektor termasuk peruncitan dan restoran menyebabkan mereka tidak dapat bersaing sehingga ada yang terpaksa gulung tikar. Tinjauan Kosmo di beberapa kawasan di Klang Selangor, Kota Tinggi dan Johor Bahru di Johor mendapati perniagaan orang tempatan yang bertapak sejak puluhan tahun lalu semakin tenggelam dengan kehadiran perniagaan didominasi oleh warga asing. Keadaan ini menimbulkan tanda tanya bukan sahaja dalam kalangan peniaga tempatan, malah penduduk seolah-olah terdapat dalang yang melindungi aktiviti perniagaan itu kerana mereka nampak seolah-olah kebal daripada undang-undang. Persoalan lain yang timbul, adakah terdapat pelanggaran syarat permit pekerjaan dan lesen tumpang atau Alibaba yang didakwa semakin berleluasa. Di Klang, khususnya di pusat bandar di Batu Tiga, wajah perniagaan orang tempatan makin terhakis kerana didominasi warga asing termasuk operasi bahagian hadapan seperti juruwang atau penjaga kaunter.
Situasi itu tidak lagi tertumpu kepada sektor tertentu, sebaliknya melibatkan pelbagai premis termasuk kedai runcit, restoran dan kedai serba-nika yang didakwa hampir sepenuhnya digerakkan oleh tenaga kerja asing. Pasti kita pada hari ini, kami mendapati peniaga warga asing akan menggunakan modus operandi di mana pada awalnya mereka datang ke Malaysia sebagai pelancong, namun pada akhirnya mereka akan mengahwini wanita warga tempatan yang kita syaki tujuannya untuk membuka perniagaan khususnya kedai runcit, dan selepas berjaya membuka premis kedai runcit, mereka akan memanggil ahli keluarga mereka yang juga warga asing sebagai juruwang di premis berkenaan, dan kita percaya tindakan itu sedikit sebanyak dan lama kelamaan akan menjejaskan ekonomi warga tempatan. Dan di sini kita dapat lihat aktiviti atau perniagaan yang dijalankan oleh warga asing ini seolah-olah licik mengatur tetapi bijak mengelak, namun akhirnya pihak berkuasa berjaya mengesan tindakan licik mereka. Hampa tengok dah, dulu-dulu ni zaman 10-15 tahun sebelum ni, kita nak tengok pok-pok ni dalam negeri Perlis ataupun dalam Bandar Kangak ni cukup payah. Tapi sekarang ni hari-hari berleluasa, berkeliaran atas muka bumi negeri Perlis ni. Banyak sangat. Ini bermaksud bangsa-bangsa Pok Hanyut ni dia dah ada di segenap kampung dan taman dalam negeri ni. Ini dekat Pasar Borong, Pandan, Johor Bahru. Semua yang berniaga kat sini rata-rata semua warga asing. Apa dah jadi dengan orang Malaysia, kita pun tak tahulah. Semua dah jadi kaya sangat ke apa. Tengok dia orang isap rokok, sini boleh isap rokok ke apa. Itu tak kisah sangat lah. Kita nak beli ikan ke sayur ke semua dengan warga asing. Kalau kita tengok Bangla ke Rohingya pun tak tahulah bangsa apa kat sini. Tengok isap rokok, buat bodoh je. Berniaga semua kita kena beli semua dengan warga asing kat kawasan sini. Ni kat luar pula tengok semua Pakistan sapu habis kat sini. Semua kedai-kedai ni jual kapet. Semua daripada atas ke bawah semua warga asing yang sapu. Apa dah jadi perniagaan kat Malaysia kita pun dah tak tahu lagi dah. By here you go straight to Ini adalah flat belakang Pasifik, menjadi tempat macam banyak parti-parti duduk dekat sini. Sampai nak sewa rumah kat sini pun kena lalu agent dekat sini. Cuba tengok kedai-kedai. Dah banyak kali dah buat report, kedai-kedai kat sini semuanya warga asing. Owner warga asing, counter warga asing, semua warga asing. Jarak dengan Jabat Immigration lebih kurang 4 km. Tapi yang datang sini walaupun report berbagai kali, banyak kali dia buat. Tengok ni semua port-port dia buat. Indonesia, Myanmar, Pakistan, Rohingya. Sedangkan ini rumah macam PPRT. Kalau tengok tempat memang tak terjaga, kotor. Penduduk kat sini pun rata-ratanya memang warga asing. Kebanyakannya kat sini tak ada dokumen. Ada anak tapi tak ada dokumen. Duduk campur lelaki perempuan. Tapi kenapa langsung tak nak dengar ringkihan penduduk tempatan dah komplain keadaan dengan suasana, tapi tak pernah ambil sebarang tindakan. Sisi lain, banyak juga yang mengingatkan bahwa membandingkan Indonesia dan Malaysia secara berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah. Kedua negara memiliki tantangan dan keunggulan masing-masing. Karena itu, menurut mereka, fokus yang lebih penting bukanlah siapa yang lebih kaya, melainkan bagaimana masyarakat bisa meningkatkan daya saing, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan lebih banyak peluang bagi generasi berikutnya. Kalau menurut kalian, apakah perdebatan Indonesia versus Malaysia ini masih relevan? Atau seharusnya fokus pada solusi dan kemajuan bersama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like, subscribe, serta buntikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.